yang dirahmati pengurusi surau serta ahli kuasanya, ashabul fadilah dan imam Tuan Bilal, ashabul fadilah Tuan Guru, para alim ulama, tuan-tuan haji, tuan hajat muslimin muslimat dirahmati Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT di atas limpahan iman dan Islam, diberikan kekuatan dan kesihatan kelapangan masa dapat hadir bersama mereka solat pada maghrib syariah Jumaat. Khususnya kita meluangkan masa kita yang ini untuk mendengar ilmu dan tazkirah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Ta'ala insya-Allah. Muslimin muslimat dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita sudah berada dalam bulan Syaban. Lebih kurang 28 hari lagi kita akan bertemu dengan Ramadan. Satu, kita berdoa daripada bulan Rajab, Allahumma balikna fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Dan ini kita minta Allahumma balikna fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Masih ada baki 28 hari ataupun beberapa hari lah kita sini. Terlebihkan lagi 24 hari, lebih kurang itulah. Alhamdulillah, macam mana persediaan kita sebelum bertemu dengan Ramadan. Adakah kita telah buat persiapan yang terbaik? Adakah Ramadan kita macam Ramadan tahun lepas sahaja, sekadar cukup berpuasa, berbuka puasa, tidur, lepas tu puasa balik, tarawih, tu balik tidur, puasa balik. Situ juga kita tengok juga keadaan kita. Nak tahu kita ni hebat tak puasa Ramadan, tengok puasa sunat. Tengok puasa sunat. Berapa banyak puasa sunat yang kita buat sebelum ni, sebelum Rajab, sebelum Sya'ban. Masuk Ramadan itu wajib puasa. Jadi siapa yang tidak menggantikan puasa, sengaja tinggal ataupun uzur syar'i, ataupun tidak bayar fidyah, wajib bayar sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Jadi nak tahu kita ni Ramadan kita esok tak lama lagi macam mana, tengok puasa sunat kita sebelum Ramadan. Kalau baik, baiklah. Tapi bukanlah kita nak hukum. Ustaz, kalau kita puasa sunat tak baiklah. Tak, tengok. Kalau dia merasakan Ramadan tak lama lagi nak datang, dia dah buat training dah. Dah training dah. Orang nak main bola, bukan esok lawan lagi training, tak. Dia ambil masa lama, 2-3 bulan. Begitulah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dia training sepanjang malam, dia bangun untuk dapat tahajud. Kita Ramadan baru nak buat tahajud, itu pun ada program. Kalau tak ada program, langsung tak ada. Kita semua. So tu nak dapat malam tu qadar, bukan bangun 10 malam terakhir. Dia kena bangun sebelum tu lagi, boleh dapat dari tu qadar. Baik, cerita Ramadan ni memang tak sempat nak cerita lah. Buat bulan sekali kita cerita Al-Fatihah. Al-Fatihah ni dah orang tahu dah habis ni. Boleh sambung nampak macam tak ada kitab ni, tak apalah. Dia anak murid Imam Syafi'i. Lama Imam Syafi'i meninggal tahun berapa, anak murid dia sampai sekarang ada. Kecuali sebuah negeri lah. Sebuah negeri tu dia tak terima Imam Syafi'i. Yang tak faham lah, tak nampak kita tak tahu lah. Negeri tu yang tak terima Imam Syafi'i. Baik, kalau kitab baru, muka surat 124, pada ayat Maliki Yaumiddin. Jadi beza kitab lama dengan kitab baru ni 3 muka surat saja. 3 muka surat saja. Baik, kita tengok ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Dan kita telah habis menafsirkan sedikit sebanyak kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa AS. Dia menuntut ilmu lama, perjalanan yang sangat lama. Baik, kita tengok Maliki Yaumiddin. Pada ayat keempat, Maliki Yaumiddin, yang menguasai pemerintahan hari pembalasan. Ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat bahawa hari kebangkitan dan hari pembalasan pasti akan berlaku. Pada masa itu hanya Allah sahajalah yang berkuasa ke atas segalanya. Pada hari itu manusia terbahagi pada 2 kelompok, iaitu hambanya yang melakukan kebaikan dan yang melakukan kejahatan. Hambanya yang taat dan yang ingkar, hambanya yang beriman dan yang kufur, dan hambanya yang ikhlas dan yang munafik. Sebagaimana firman-Nya dalam beberapa surah, beberapa tempat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan Allah jualah yang memiliki segala yang ada di langit dan yang ada di bumi,
Diciptakan semua itu untuk membalas orang-orang yang berbuat jahat menurut apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang sebaik-baiknya. Baik. Pada ayat ini, kata ulama tafsir, pengajaran pertama, ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat bahawa hari kebangkitan dan pembalasan pasti akan berlaku. Baik. Sebelum ni kita dah belajar dah hari kebangkitan, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, siapa dia? Allah Ta'ala yang menguasai hari pembalasan. Kalau Malikin Nas, Allah Ta'ala raja segala manusia. Beza. Malikin Nas, kita baca surah An-Nas. Surah An-Nas tu menceritakan bahawa tentang manusia, An-Nas. Allah Ta'ala mulakan dengan Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Hebat Allah Ta'ala gunakan perkataan itu menunjukkan, ingat, daripada surah Juzuk Amma 30 tu sampailah Qul a'udzu birabbin nas, semuanya cerita tentang kiamat. Cerita tu tentang kiamat. Kena ingat, tanda-tanda kiamat Allah Ta'ala cerita daripada Juzuk 29. Contohnya apa? Surah Al-Mulk, surah At-Takwir, surah Az-Zalzalah. Dalam ayat tu Allah Ta'ala cerita panjang. Itu Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana tanda-tanda atau berlakunya kiamat. Bila masuk 30 tu memang kita kiamat. Allah Ta'ala cerita pula balasan orang yang buat tentang hari kiamat. Maknanya apa? Mereka yang tak bersetuju, memang tak mengaku tentang hari kiamat. Macam hari ni lah. Macam hari ni, apa yang berlaku kat Palestin, Israel mengatakan hari kiamat tak ada. Sedangkan dia kaji Al-Quran. Yang buat filem tsunami, filem hancur-hancur tu Israel yang buat. Dia yang kaji, dia yang tengok filem tu macam mana tsunami hancur, kiamat tu bagaimana hancur. Dia cuba buat, dia create. Tengah-tengah dia create kiamat, tiba-tiba ada manusia yang selamat. Kan dia cerita The Rock tu, tengok ada kita The Rock selamatkan. Tak tengok, balik nanti tengok. Jangan buka sekarang, tak habis cerita ni. Balik nanti tengok. Sini siap ada wifi, tak ada wifi. Ada. Jangan buka sekarang lah, tak ada cerita dia. Buka balik nanti. Banyak cerita Pak Saleh, dia buat cerita kiamat gini ni, orang manusia berlari naik helikopter, tempat tu hancur, dia selamat. Tak ada seorang pun selamat. Sebab itu orang yang melihat kiamat yang akhir sekali, dia melihat kiamat 3 golongan. Yang paling besar golongan kafir, yang kedua golongan munafik, golongan fasik. Yang ni saja yang melihat kiamat esok, dia ni mati memang diazab terus oleh Allah Ta'ala. Golongan yang tak melihat kiamat, dia tak merasa alam barzah, ialah orang yang melihat kiamat. Dia tengok kiamat, dia mati, dia tak ada alam barzah, dia tak disoal dalam kubur. Dia terus mati, terus jadi tanah. Itu paling jahat manusia. Dia mati, dia tengok kiamat, dia mati jadi tanah, akhirat esok terus disoal balas oleh Allah, terus dijampak dari neraka. Tak cakap banyak. Ingat, siapa yang sempat tengok kiamat, itu orang kafir. Yang tengok hari kehancuran tu, dia tengok macam mana laut bertukar menjadi api, bumi cakrawala jatuh menghempak ke bumi, bulan bintang jatuh ke bumi. Itu geng-geng yang orang kata dalam Quran, dalam hadis kata orang yang lawan hadis, lawan Allah Ta'ala, geng-geng dia nampak hari kiamat. Adapun orang Islam, memang ada orang Islam. Akhir sekali orang Islam keluar angin yang sejuk daripada Yaman, dia cari orang Islam hidup angin tu, dia mati tu terus jadi tanah. Dia tak ada alam barzah, dia mati terus. Itu mati sebab dia hidup angin, dia mati. Orang Islam beriman. Tapi dalam masa sama, selepas semua orang Islam beriman mati, ini yang kafir dia berselera. Yang kafir ni akan melihat kiamat. Sampai dia kata, ni apa yang jadi pada hari ni? Ini yang ingkar hari kiamat. So tu kalau tengok ayat ni, Allah Ta'ala beritahu Maliki Yaumiddin, hari pembalasan Allah Ta'ala menguasai. Kalau kita buka kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayah ni dia cerita tentang permulaan hingga akhir. Kitab dia tebal. Kalau kita Arab 13 jilid, lebih kurang 10 jilid tak dalam saya. Kalau kitab Melayu dia terjemah sampailah tak silap saya 24 jilid. Wallahualam. Cerita dia nak cerita tentang permulaan Allah Ta'ala jadikan muka bumi sampailah hancur muka bumi. Allah Ta'ala beritahu, start pada mula sebelum cerita sampai ending ni Allah Ta'ala tahu. Dekat mana kuasa manusia? Tak ada. Manusia ni lemah. Apa contoh manusia lemah? Baik,
Saya cabar diri saya dengan tuan-tuan, keluar kejap lagi pergi tengok pokok kelapa. Tolong kira berapa helai daun kelapa tu, berapa helai. Satu pokok tu kira berapa helai daun kelapa. Berapa masa Ustaz bagi masa saya kira? Kalau setahun tu menipu sangat, saya beri masa seminit, kira berapa helai daun. Jangan anggap lah, saya rasa satu helai ni ada dalam 40. Kalau 40 dalam 10 pelepah, dia dah ada 400-4,000 tu. Tak kena. Kira selai-selai. Lepas habis tu kira pula pokok kelapa ni berapa biji yang hijau, berapa biji yang kuning, berapa biji yang tua. Bila buah tu jatuh? Boleh tahu tak? Tak tahu. Nampak tak manusia lemah? Lemah. Tapi bila dia ada harta, dia ada pangkat, dia berkuasa, dia buat apa? Lamarau fil ard. Dia melampaui batas. Allah Ta'ala ingatkan hari esok. Setiap hari kita baca Maliki Yaumiddin. Ya, Allah Ta'ala menguasai hari pembalasan. Tapi manusia bila dibentangkan semua harta kekayaan ke bumi, dia akan jadi lamarau fil ard, melampaui batas, sombong. Allah Ta'ala suruh solat tak solat. Contoh kita ambil Israel. Memang dia tak akan beriman. Dia tak akan beriman. Macam mana dia buat minggu lepas. Dia ikat bom pada seorang perempuan mengandung. Lepas tu dia letak ke tengah, dia suruh dia berlari, dia letukkan bom, berkencai semua sekali. Dia ambil budak kecil, baby, baru 4 minggu, dia balut bom, dia ambil, dia campak ke tengah orang ramai, mak dia sambut, letup habis semua mati. Kita ya Allah jahat ni, Ustaz Israel jahat. Baru semalam minum makan Big Mac. Baru saya togak special latte Starbucks, Ustaz. Satu air, satu biji belum cukup lah. Dekat akhirat esok lambat masuk syurga, jangan tanya orang lain. Kenapa awak masuk awal? Saya boykot. Dah awak tak, saya terlai habis semua. Nasib awak lah. Contoh nak beritahu. Contoh, diikat pada budak kecil tu, diikat bom, dia campak, dia lambung. Yang si mak ni sambut tu, disambut anak bukan bom, sambut pegang dia buat lari, meletup satu tempat, habis. Tuan tengok berkecai lagi. Datang paramedik, dia kutip sikit-sikit sampai menangis. Kita hari ni kutip jatuh Big Mac, daging Big Mac jatuh, kita kutip tak balik dalam burger, 3 tingkat. Bukan kat sini lah, kat lain. Tahu sini, dia pandang aku kata, aku makan juga dia tu. Ni satu derma dekat Israel, satu biji pok. Makin kuat boykot, makin turun harga. KFC turun, sebut pula lah, turun harga ni. Pergilah beli ramai-ramai. Contoh, tak apalah, tuan-tuan tadi, tuan-tuan, siapa yang rasa nak makan, makan. Siapa rasa tak nak dah, cukup. Ni nak ajak boykot live lah. Tak nak beritahu. Nak beritahu. Sebab apa? Mereka hari ni dah tahu. Sampai hari ni, sebab saya kata, saya suka tengok berita paling update 12 hingga pukul 2 pagi. 12 hingga 2 pagi hari ni, semalam saja tentera Israel mati 180 orang. Satu hari. Suatu hari ni, dia tak boleh menguasai Gaza. Tak boleh. 180 orang mati satu hari. Mana tentera-tentera dia hebat-hebat, tak boleh nak menguasai. So apa? Dia buat anggapan dia ada kuasa, dia ada segala-galanya, dia boleh masuk. Tak boleh. Ini cerita dia, kita tengok. Tengok pukul 12 malam hingga 2 pagi, tengok Al Jazeera Palestin dengan Mesir. Jangan tengok Al Jazeera jangan tengok Al Jazeera yang belah-belah Amerika tu. Al Jazeera tu banyak cerita tengok gilik Arab. Yang tu tak kena. Tengok Al Jazeera Palestin dengan Mesir, apa dia update. Sekali dah tumpu pada pintu Rafah. Israel berdil dekat Rafah, berapa ramai mati pagi kemarin. Dia tak nak bagi pihak Mesir buka pintu Rafah. Itulah satu pintu yang terakhir untuk umat Islam nak buka. Itulah sikit banyaklah. Kita tengok sinilah, tentu internet laju. Saya selalu buka internet, jangan main TikTok je. Tengok sikit apa jadi dalam Facebook. Tengoklah. Kalau saya cerita tu memang habis gitu je lah masa. Al-Fatihah 6 tahun tak habis. Tengok sendiri. Pukul 12 hingga pukul 2 pagi, update terbaru. Kita tengah tidur, dia waktu tu tengah sambut bom.
Kita tengah tidur, dua bagi, dia orang tengah sabuk bom, duduk dalam kemah tengah makan, dia tembak serah hendak, mati dalam kemah, baru nak suap makan budak kecil. Inilah kalau kita ada kesedaran. Sebab tu saya pesan, kita ni kena ada jasa sumbangan kita untuk Palestin. Esok akhirat Allah Ta'ala tanya, apa sumbangan kamu? Apa kamu buat dengan rakyat Palestin? Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa ni? Doa pun tidak, doa pun nazilah pun tidak, sembahyang hajat pun tidak. Dalam doa tak pernah rasa nak doa Palestin. Ya Allah, tuan-tuan doa sekejap, ya Allah dan ku, berilah keamanan pada Palestin, berilah kekuatan pada Palestin, benarkanlah Palestin. 3 doa je waktu lepas sembahyang pun esok Allah Ta'ala tanya, ada saham untuk kita di Palestin. Tapi tak ada langsung. Doa kunut separuh tak salah dia baca juga, tapi ada masjid tak baca pun. Dia kata penat dah nak baca banyak-banyak. Ada bila semalam kita tegur, tak tahu semalam ada tak wakil senang sini ada tak? Masih surau dia pergi muzakarah semalam. Ada tak ada? Tak dapat info. Ada tak ada? Tak ada. Imam dengan kursi tak ada. Imam kita tak ada. Habis. Tahniahlah saya ucapkan. Baik, tak payah banyak-banyak cerita. Dah panjang cerita ni. Semalam info paling penting tuan akan dimaklumkan tu. Baik, insyaAllah sikit sebanyak tuan-tuan tengoklah. Kalau ada masa tak ngantuk, 12 hingga pukul 2 tu tuan-tuan tengok update terbaru daripada Palestin, baik daripada Al Jazeera. Maka Allah Ta'ala kata lagi, kata ulama, Allah Ta'ala membiarkan, Allah Ta'ala mengasingkan dua kelompok, iaitu golongan baik dengan golongan jahat. Dekat mana? Sampai dekat padang mahsyar. Allah Ta'ala asingkan yang taat dengan yang ingkar, yang beriman dengan yang kufur. Sebab apa? Allah Ta'ala nak bezakan di antara yang beriman dan kufur. Kata ulama, kita merasakan seolah-olah kita di atas muka bumi ini dah beriman. Tiba-tiba sampai di yaumul mahsyar, Allah Ta'ala asing tempat kita dengan tempat orang yang ingkar, orang yang kufur kepada Allah. Siap sedia. Kita merasakan dah baiklah, kita rasa macam beriman. Dekat akhirat esok, nama kita disebut duduk golongan yang kufur, yang lawan Allah Ta'ala, yang tak taat kepada Allah Ta'ala. Esok tepuk kepala kita, aku sembahyang tak pernah tinggal, aku pergi apa benda, majlis rasul ke, majlis selawat ke, Isra Mi'raj, aku pergi. Tiba-tiba nama kita diumum duduk tempat orang yang jahat, kufur, duduk belah sini. Terkeping-keping mata tengok kawan kita yang ramai tu duduk dekat tempat orang beriman. Ini Allah Ta'ala asingkan, nak tunjuk kepada kita, dulu rasa macam beriman, rupanya tak beriman. Waktu tu dia tahu dah tempat pengasingan tu, dah tahu tempat tu lah selama-lamanya. Ini yang Allah Ta'ala sebut ni, ulama sebut. Sebab apa? Allah Ta'ala nak tengok keikhlasan hamba ni. Sebab tu saya pesan, ikhlas ni bukan hak kita, hak Allah. Ulama pesan, ulama tasawuf selalu pesan, kalau nak bersedekah, letak saja. Jangan sedekah letak nama, saya ikhlas, sumpah wallah, ampun. Ikhlas itu hak Allah, awak bagi cukup. Ikhlas tu Allah Ta'ala tahu. Contoh saya kata, pahala dengan dosa itu hak Allah Ta'ala. Contoh, pahala dosa hak Allah Ta'ala, tapi pahala dan dosa tak boleh dikira. Tuan-tuan nampak orang tak pernah datang ke masjid tarawih, tak pernah datang ke kata, itu ahli neraka tu. Satu hari tak semayang, masuk neraka tu, 27-28, hilang pahala dia. Tak boleh kita kata itu, sebab itu hak Allah. Pernah berlaku ni, walaupun cerita ni nampak macam cerita dongeng, cerita kelakar, tapi pernah berlaku. Contoh, ada orang semayang dekat Mekah. Semayang kat Mekah berapa pahala? Masjidil Haram. Satu waktu pergi Masjidil Haram, semayang Masjidil Haram berapa pahala? 100,000 pahala. Kalau dia duduk kat Masjidil Haram 2 minggu, dah lah 100,000 pahala semayang dekat Masjidil Haram satu waktu. 100,000. Kalau dia semayang 5 waktu, 500,000. Darat 14 hari. Banyak tak? Betul banyak Ustaz. Macam kita lah datang semayang 27 rakaat, 27 pahala, ganda pada semayang Jumaat. Baik, ulama kata memang pahala tu hak Allah. Tiba-tiba kamu semayang, dalam semayang tak khusyuk, dapat tak pahala tu? Tak ada apa. Datang kosong, balik pun kosong. Kita pergi bangga, berapa lama duduk dekat Masjidil Haram? Saya duduk kat sana 2 minggu. Banyak tu.
Kalau dah satu hari 500,000, darab 14 hari tak banyak. Dan tu awak tak semayang, tak apalah. Kalau tak semayang tak apa, Allah Ta'ala tolak 1,000, bagi lagi 100 juta lagi. Boleh cakap macam tu? Tak boleh. Pahala bukan main tolak minus plus minus, tak. Pahala ni Allah Ta'ala bagi. Ada kata ulama tasawuf, orang ni hidup dia 60 tahun. 60 tahun hidup. Satu hari dia tiba-tiba dia mengatakan, aku tak sangka aku boleh beribadah sepanjang malam. Dia cerita depan orang ramai, tak sangka. Umur dia 64 tahun. Hari itu dia sebut, tak sangka aku boleh beramal. Setiap malam aku bangun, kau boleh. Hari itu juga pahala 64 tahun hilang, kosong. Maka Nabi sebut orang ni mula berjalan depan Allah dalam keadaan muflis. Dia bersangka dia ada pahala, tapi jumpa Allah kosong. Sebab apa? 64 tahun amalan dia yang disebut tadi sekejap je. Dia riak saja. Dia beritahu, tak sangka aku boleh beramal. Dia cerita buat orang ramai. Dalam keadaan riak itu, hari itu juga kosong semua pahala dia. Suatu pahala tak boleh lagi. Aku banyak pahala ni, baru boleh umrah. Kalau main nombor toto cai sikit, rasanya dah 2,000 hilang, tak ada masalah dia. Aku tak semayang, tak apalah, Allah Ta'ala tolak 2,000. Dia bukan macam tu. Kalau Allah Ta'ala beri kosong, kosonglah habis selama-lamanya. Satu ulama kata, berikhlas jangan kita tentukan, itu hak Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala beritahu, walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Allah Ta'ala sebut, Allah julah yang memiliki segala yang ada langit dan di bumi. Kata ulama tafsir, kita ni menumpang dan mengambil rezeki Allah tanpa mengucapkan terima kasih. Kebanyakan. Kita buka dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala cerita tentang manusia yang ambil rezeki Allah, dalam masa yang sama dia buat maksiat. Kita ambil contoh Qarun. Tuan kenal Qarun? Qarun kenal tak Qarun siapa? Kenal kan? Dia kampung dia kat Bukit Batu Sedenak. Senang faham. Qarun orang Mesir, bukan orang Sedenak. Qarun ni dia ni banyak harta. Harta dia banyak. Dia kumpul harta. Nabi Musa jumpa dengan Qarun. Qarun ni sepupu Nabi Musa belah mak. Sepupu rapat. Mak Qarun dengan mak Nabi Musa adik-beradik. Tapi dalam masa sama Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa, beritahu Qarun Allah Ta'ala suruh bayar zakat. Qarun kata, kenapa pula? Sebenarnya engkau dengki dengan aku yang banyak harta. Engkau suruh aku bayar zakat lah, buat itu buat ini. Qarun akhirnya dia tak bayar zakat. Tak bayar zakat, dia mati dan kadang dia ditenggelamkan dengan harta-harta dia sendiri. Sehingga kata ulama tafsir, Qarun ni dia di antara manusia yang mati tak ada kubur. Sebab apa? Waktu dia dipijak, dihenyak dalam bumi ni, dia ditolak dalam bumi ni setinggi seorang berdiri. Contohlah kita ambil siapa paling tinggi, Imam Nuh. Imam Nuh tinggi Imam Nuh. Sejauh malaikat tekan masuk dalam bumi itu, sejauh setinggi orang berdiri. Sehingga ulama tafsir kata, ni ulama tafsir bincang dah ayat Al-Quran, Qarun tu mati sehinggalah kedua tapak kaki dia pijak tanah, kerak muka bumi dalam sekali, barulah kiamat. Maknanya hari ini diseksa. Nabi sebut dia diseksa sampai hari ini. Ditekan oleh malaikat, masuk dengan harta dalam bumi. Contoh kalau kita gali rumah kita kat kampung-kampung, gali-gali, nampak harta, ni harta Qarun. Tak, bukan. Qarun duduk kat Mesir. So dia kata Qarun duduk kat Mesir, bukan Kulai, bukan Sedenak, bukan Bukit Batu. Kalau gali-gali jumpa harta bawah rumah awak tu, harta awak. Cuma beza ada, kalau 5 kaki ke atas, rumah awak punya harta. Kalau 7 kaki ke bawah, hak jabat tanah punya. Tu je. Tapi kalau dah jumpa 7-8 kaki, nak mengaku, nak pergi jabat tanah, tak ada dah. Esok tengok bersusun 6 biji Al-Fat rumah. Banyaknya jumpa harta Qarun. Takkan nak sebut itu. Tak, harta awak lah, bukan harta Qarun. Tapi beza dia 5 kaki ke dalam, hak jabat tanah. Ada undang-undang tanah. Kalau 4 kaki ke atas, itu hak awak. Qarun dengan harta-harta dia Allah Ta'ala tenggelamkan. So apa? Sombong Allah Ta'ala beritahu dah. Semua hak harta muka bumi ni Allah Ta'ala. Qarun tak pernah bersyukur. Tuan pernah tengok tak? Ulama gambarkan begitu. Qarun punya harta ni, jangan kata harta dia, kunci harta dia pun unta pun tak larat nak bawa. Punyalah banyak, tapi sayang mati masuk dalam tanah, dihenyak, ditolak sampailah ke dalam kerak bumi. Wallahu a'lam.
ulama tafsir yang menceritakan. Berdasarkan kepada cerita yang bagaimana Nabi Allah Musa AS ni dah cerita pada Qarun, bayar zakat satu hari kamu akan, kalau kamu tak berzakat, kamu akan tipu sekian. Dia tak nanya. Tuan-tuan pernah tengok cerita piramid? Ni cerita betul. Pernah tengok cerita piramid? Cerita piramid ni cerita apa? Yang Aziz Satar tu. Aziz Satar ke Alif Satar? Alif Satar penyanyi kan? Tahu kan Satar penyanyi. Aziz Satar Aziz Satar kan dia keluar Aziz kan? Dia keluar dia campak duit. Kan nak cerita tu? Dia campak duit. Cerita tu cerita Qarun ni dia keluar rumah dia, rakyat dia tunggu kat rumah ni sekejap. Lepas tu Qarun keluar dengan pakai jubah dia megang. Dia cerita, ulama tafsir cerita dekat surah ni. Dia keluar, okey, dia pun ambil duit, tabur orang putih, tabur. Ingat, kamu kena sokong siapa? Qarun dia kat tangan. Tengok, itu pun dah mundi, kira mundi tu. Siapa sokong siapa? Qarun, dia tabur duit. Esok pagi keluar lagi, tabur lagi. Lepas ditabur duit tu, dia nampak Nabi Musa. Dia kata apa? Tengok tu, itulah lelaki yang suruh aku bayar zakat, sebab dia dengki dengan aku banyak harta. Jadi kamu saksikan, siapa orang kaya sekali? Qarun. Habis tak? Terus dia buat spanduk, hidup Qarun. Lebih kurang itulah cerita ni. Dia tabur duit, belum bagi esok tabur duit, esok pagi tabur duit dia bagi. Akhirnya yang dia tabur duit, yang kutip duit, ada tolong dia? Tak ada. Nabi Musa kata, bayar zakat satu hari kamu akan tipu berjana. Betul, mati dia. Waktu Qarun mati ni, dia fitnah Nabi Musa. Dia datangkan seorang JRO, dia goyakkan baju JRO ni, dia suruh duduk dalam rumah, dia panggil Nabi Musa masuk, dia tutup pintu ramai-ramai, dia fitnah Nabi Musa. Perempuan ini dia terpa Nabi Musa. Bila Nabi Musa buka pintu, Nabi Musa beri amaran pada perempuan itu, pergi ke muka pengadilan. Muka pengadilan menyatakan, tengok, siapa yang serang siapa. Orang yang serang tadi baju dah koyak, serang orang yang baju tak koyak. Siapa salah? Tuan-tuan nampak tak? Perempuan JRO tadi serang Nabi Musa. Nabi Musa patut baju Nabi Musa lah koyak, bukan baju dia. Akhirnya orang yang baju koyak serang orang yang tak baju okey. Hukum situ pun dah kalah dah. Akhirnya perempuan tu menyesal, lari. Esokkan harinya barulah Qarun dilaknat oleh Allah Ta'ala. Itu cerita Qarun panjang. Kan cerita lebih kan ada kan. Siapa nama? Qarun. Sudah. Banyak arti ni Qarun lah dia kan. Ini cerita sikit banyak nak cerita orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Baik. Berapa minit lagi? Nampak lagi? Lama syukur lah. Tak tahulah. Baik. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutkah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi, atau patutkah kami jadikan orang yang bertakwa sama seperti orang yang berdosa? Ini Allah Ta'ala tanya kita. Allah Ta'ala tanya kita tanpa Allah Ta'ala minta jawapan. Takkanlah Allah Ta'ala nak samakan orang yang selalu sembahyang masuk neraka, orang yang banyak berzina pergi ke syurga? Bolehlah? Tak bolehlah. Tiba-tiba orang yang dapat SPM 12A, tiba-tiba kita ajak naik pentas pula, yang dapat 1A, dia lah anugerah cemerlang. Pelik. Berapa A dia? 1A. Dah tu macam mana dapat ni 12A ni? Tak, kita pilih 1A yang bagus pada 15A. Terbaliklah maknanya. Tak boleh. Contoh lagi, kalau tu tak faham, saya buat contoh. Orang yang kerja dalam tangan kerajaan, masuk kerja, tamrin, balik rumah. Dia pergi sarapan. Lepas tu balik semula, kerja dia ni menemani orang sarapan. Dia dah balik sarapan, orang kata, jom pergi sarapan, kita main sarapan. Dia balik 10, orang kata, jom pergi minum, tak minum, kita main lagi. So tu, waktu dia pencet, dia paling tinggi kerja manis. Kenapa je ni? Dah kerja manis dah, tak pencet sakit dah. Kerja saya menemani orang minum je. Pukul 11 tak keluar lagi makan tengah hari. Pukul 2 makan kopi pisang, teh tarik. Pukul 4 teman lagi minum tarik. Dah tak mati orang tua tu. Tiba-tiba
Dia tak masuk jabat, pen pun tak pegang. Tiba bos umum pelakon dah. Apa ni, pekerja terbaik ialah Haji sekian-sekian. Haji betul. Dan pekerja sekian simpulan. Orang kata, bos, dia masuk pukul 8, tanpa dia pukul 5, tak buat apa-apa, dia berubah pergi, bos bagi dia ABC, engkau diam. Macam mana agak? Contohlah, dia lebih baik yang pekerja yang terbaik ialah pekerja yang tak buat kerja. Yang buat kerja tu malas, nipu. Ada macam itu? Tak. Nanti maksud dia, takkanlah Allah Ta'ala nak bagi orang yang berdosa masuk syurga, yang buat baik masuk neraka? Tak. Sebab tu Allah Ta'ala Maha Adil. Allah Ta'ala melihat. Ini perumpamaan yang kita buat. Maknanya takkanlah orang yang sembahyang 5 waktu, tak pernah buat maksiat, mulut dia hari-hari menyebut nama Allah, suka tolong orang, pantang ada orang susah bantu, kalau ada kami pada jemaat makan, dia sponsor. Dengan ikhlas hati dia, tak menyebut-nyebut apa yang dia buat, takkanlah Allah Ta'ala nak tarik masuk neraka. Itu maksud dia. Mana orang macam inilah Allah Ta'ala kata, engkau lah impian untuk masuk syurga. Contoh. Ini perumpamaan. Baik, pengajaran yang kedua, kita dah memang panjang. Setiap hari 2 surat, payahlah dia ni. Betul tak? Dah berapa tahun lah Mak kita baca Al-Fatihah? 3 tahun. 3 tahun, serius? Ya, padang muka. 3 tahun, semua tak habis lagi. Tak tahulah Dia nak cepat kena ada kambing boleh. Satu malam je Al-Fatihah. Satu malam tu Al-Fatihah. Buat tahlil belakang. Baik, pengajaran kedua, Allah SWT akan membalas dengan ganjaran syurga kepada mana-mana hamba-Nya yang menunaikan kewajipan sebagai seorang hamba dengan penuh amanah dan ikhlas, dan akan membalas dengan azab neraka kepada mana-mana hamba-Nya yang tidak menunaikan kewajipan sebagai seorang hamba. Baik, dalam bab ni Allah Ta'ala beritahu, kata ulama tafsir, Allah Ta'ala beri ganjaran syurga. Baik, suatu saya suka Tok Guru saya ni kalau bab pengajian, penyampaian, dia suka berhati-hati dalam perkataan. Contoh apa dia? Baik, dia kata, esok kalau kamu, aku ijazahkan ilmu tafsir dan tasawuf pada kamu, esok-esok kalau kamu mengajar, perhatikan perkataan kamu. Dia sebut, ikut bahasa kitab. Orang yang buat baik, ganjarannya baik. Orang yang buat jahat, balasannya jahat. Disebut ganjaran. Ganjaran ni satu benda yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Jazaa'uhum inda rabbihim. Ada kata ulama disebut balasan. Ada sebut ulama sebut ganjaran. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Ganjaran orang yang beriman, Allah Ta'ala bagi dia syurga yang mana mengalir air di bawahnya. Itu ganjaran. Kalau balasan ni Allah Ta'ala beri pada orang yang berbuat munkar di atas bumi, dia panggil balasan. Contohlah, kita buat lagi contoh. Banyak ni macam terpelik, tiba-tiba duit banyak je lah. Alhamdulillah, rezeki. Buat apa? Main 4D. Main apa? 4D. InsyaAllah kalau ada masa nak main nanti pula. Dekat mana? Dah macai kat kota ni, Kuala Besar dia tu. Boleh tak kita sebut alhamdulillah rezeki saya dapat? Boleh tak? Tak. Ulama tasawuf kata, benda yang kita dapat selain bukan daripada ajaran Islam, yang tak benar, yang jahat, itu dipanggil bala. Dia tak panggil rezeki. Rezeki ni yang kita ikut Allah Ta'ala suruh buat, kita buat. Solat tak pernah tinggal, tiba-tiba Allah Ta'ala beri ganjaran ni yang hebat. Contohnya apa? Dia walaupun dia susah, sembahyang tak pernah tinggal, ibadah buat, akhirnya Allah Ta'ala beri semua anak-anak dia berjaya. Orang tanya, apa rahsia awak sampai anak awak berjaya? Alhamdulillah, kata, ini semua kuasa Allah. Dia dah tahu kuasa Allah. Ceritalah sikit apa yang awak buat sampai anak awak berjaya ikut cara awak. Pertama, jangan perhatikan rezeki yang kita bagi, maknanya makanan. Jangan ada makanan yang syubhah, makanan yang haram. Sekarang tuan-tuan kena jaga. Tuan-tuan kena jaga sekarang ni. Kedai-kedai tuan-tuan pergi viral-viral, orang Melayu tak apalah, dia viral-viral tengok apa semua ni. Baru tadi ni live 1 bulan je tak. Tadi saya tengok ada satu kedai nama dia Madras. Nampak kedai tu? Kedai Madras. Tak nak pergi. Dia dekat dengan bank Cottage. Tak nampak lagi bank Muamalat,
Baker cottage, Hanan Medi Spa yang buat muka tu, kalau ada kedut tarik sikit, vacuum sikit, sedut. Lepas tu jalan depan lagi ada kedai elektrik. Sebelum tu ada Al-Baghdadi Al-Quran, sebelah itu matras. Tak nampak lagi, jom kita pergi. Tak nampak lagi, tak tahulah. Tak boleh ni, tak nampak lagi 10 minit lagi. Pergi sungguh kan. Nampak tak? Buat yang meja kuliah, tak apa kat situ. Kat situ tuan-tuan, pagi-pagi buta pukul 9 dah ada orang Melayu pergi makan. Confirm itu India. Confirm India. Tak ada, saya tanya, ada tak halal? Tak ada, mam. Tentu macam mana? Biasalah orang benda viral dia pergi makan. Kalau bab makan tak jaga, macam mana nak suruh orang jadi besar, dia anak jadi baik? Tengok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali satu hari, Sayyidina Ali dia keluar bawa anak dia Hasan dan Husain. Sayyidina Ali ni bukan ada Hasan dan Husain, dia ada anak lagi. Dia bawa Hasan dan Husain. Tiba-tiba Hasan dan Husain ikut Sayyidina Ali pergi potong kayu api, pergi sungai ambil potong kayu api, yang ni cari barang-barang untuk dia nak cari duit untuk nak cari sara anak. Rasulullah datang rumah dia, wahai Fatimah, mana cucu aku dan Ali? Dia kata, ya Rasulullah, tengok Fatimah anak Nabi panggil, ya Rasulullah, cucu kamu pergi ikut ayah dia pergi cari rezeki, pergi potong kayu api, pergi cari benda-benda untuk nak sesuap makan. Sebab apa? Rumah Fatimah seminggu tak ada apa nak makan. Datang jadi pun balik Sayyidina Ali. Balik Sayyidina Ali bawa anak dia, Nabi tengok dalam mulut Hasan dan Husain. Ada kata ulama, mulut Hasan, wahai Fatimah, wahai Ali, apa dalam mulut anak cucu aku? Tak tahu ya Rasulullah. Saya tadi kata tak tahu ya Rasulullah. Nabi pergi ambil, Nabi burit, Nabi buang. Apa Nabi pesan? Nabi pesan pada Sayyidina Ali dengan Fatimah, jangan bagi cucu aku ni makan benda yang haram. Esok dia akan jadi pemimpin. Nak didik dia jadi pemimpin yang elok, bila kecil jangan makan haram syubhah. Kalau dah kecil makan haram syubhah, sampai besar benda haram langgar. Tengok yang Rasulullah ajar, jangan bagi cucu aku makan benda yang bukan-bukan, yang tak tahu sumber datang dari mana. Nabi ajar. Ini tuan-tuan, pagi-pagi hari tiba-tiba saya tengok ramai masuk bertuduk. Bukan kulit macam India, kulit putih. Agaknya restoran Melayu dah penuh agaknya. Agaknya kat situ mungkin ada sarang burung, telur sarang burung 5. Agaknya lah, dia tak main 2 yang tuan-tuan pergi, yang update dalam grup tu kan. Jom sarang burung ni, nanti dulu aku tak mandi lagi, ni seluar aku koyak dalam grup kita kan. Dalam grup kita nanti tunggu dulu, haji buang lah semua. Dalam kita contoh geng-geng ni update, dia tengok sedap pula orang kan. Kena pula hari cuci, sarang burung, nasib burung tak datang ambil. Update tu tak apalah, alhamdulillah kita pergi. Ni tempat kedai yang tak ada halal langsung. Saya pesan tuan-tuan, saya pesan takat ni yang saya maklum lah. Takat ni yang saya maklum, ada sebelah sebelah kedai buku dekat Jalan Mempeng tu. Apa? Tiga Garden. Center dia tak dapat halal. Dia beri halal. Standard halal itu warna hijau, bukan daripada halal yakin. Tapi sebab viral, habis semua pergi. Ni saya cakap ni mesti ada yang minum ni, tahu. Saya tahu mesti ada yang minum. Tapi saya rujuk dengan kawan-kawan saya yang kerja kat situ, memang tak ada, tak pernah mohon. Hati-hati. Kita ahli masjid, ahli masjid sujud sampai bengkak dahi, tiba-tiba pergi tempat yang tak ada halal. Saya pesan, tuan-tuan nak jaga ni, Nabi sebut, yang ulama sebut, dalam hati kita ni jaga bab makan. Kalau makan tak jaga, rosak. Memang viral, tapi awak tengok balik. Tuan-tuan pergi kedai Cina kat depan, tukang masak Melayu, betul? Tukang masak Melayu. Tapi depan tu kita tahu tak, memang kedai Cina, tukang masak. Ustaz, saya pergi ni sebab pergi dia bukan duduk. Pergi dia bukan duduk. Status halal dia keluar tak? Tak ada. Tuan-tuan ikut status. Kalau ada status halal yang dikeluarkan oleh kerajaan, boleh masuk. Nah Ustaz, orang tak pergi. Kalau ada status halal yang dikeluarkan, ada sijil dia, tuan-tuan pergi makan, tak ada masalah, sebab disahkan halal. Kalau dia tipu halal, itu dia dengan Allah, dia dengan pemerintah. Tapi sekali saya tengok betul, bukan tak, baru ni datang buat mantauan, tengok ramai viral. Ustaz, memang viral. Banyak, betul. Viral.
Ini bulan puasa kalau viral ni, batu-bata letak kaya, batu sekuat orang beli sebab lapar. Betul, bulan puasa batu-bata yang buat rumah batu-bata tu, orang letak batu sekuat kaya letak atas api panggang. Ya Allah sedapnya. Bagi 2 kilo sebab viral, puasa viral. Tapi cek balik, saya nak ajak tuan tengok, tanya dulu ada cerita. Dalam kedai ni pernah saya tanya satu kedai, ada siji halal, budak yang jaga depan kaunter bukan tutup, ada siji halal, dia diam. Saya nak tanya elok ni, ada siji halal, diam. Paling banyak dalam ion. Tuan tengok ada kedai-kedai yang penuh Cina, orang kita pergi juga. Saya pergi tadi ada siji halal, kita buat order ada siji halal, dia diam. Dia pergi bisik kawan ni, ada siji halal, ada, mana sijil? Syarat dia sijil mesti paparkan dekat kaunter. Tak ada, jangan masuk. Tapi Ustaz nasi lemak dia sedap, ikut awak lah. Kena pula pergi Ustaz nak masuk. Kalau Ustaz masuk saya belanja. Habis Ustaz masuk. Ada dia tu. Ada dia tu. Tak apalah buku tolak tepi yang nasi lemak dia tu. Ada. Tu bahaya juga. Jaga. Penat kita semayang puasa lama-lama depan Allah Ta'ala, sampai dekat depan Allah Ta'ala yang cek esok kosong pahala. Sebab apa? Dekat dunia ni tak jaga makanan. Betul Nabi pesan, wahai Fatimah, cucu aku ni jangan bagi makan sembarangan. Esok dia akan dipimpin. Betul, dia dipimpin, tapi tak lama dibunuh pula zaman Muawiyah. Itu panjang. Baik, tak banyak lagi. Baik. Maka ada 2 kewajipan yang mesti ditunaikan oleh seorang hamba, iaitu kewajipan dengan Allah, hubungkan dengan hak-hak Allah, iaitu hukum-hukum Allah. Ia ini kewajipan dibina atas dasar tidak ambil salah dan meringankan, kerana Allah Maha Kaya dari segala-galanya. Di antara contohnya, diringankan sembahyang daripada 4 pada 2, daripada 2 waktu pada 1 waktu ketika musafir, dibenarkan tayamum ketika ketiadaan air, tidak dikira berdosa sekiranya lupa dan sebagainya. Ini hak Allah. Kita keluar musafir dapat qasar jamak, boleh. Itu hak Allah. Allah Ta'ala perintahkan, boleh. Dan Ustaz, saya ni tak nak buat jamak kasar, saya nak sembahyang tamam. Lagi bagus, tak ada masalah. Lagi bagus, boleh tak masalah. Kalau ambil kasar, dapat juga pahala. Boleh, tak ada masalah. Itu hak Allah. Allah Ta'ala yang bagi kita buat kasar jamak. Kalau Allah Ta'ala bagi, ambil. Setengah orang tak, kalau Ustaz, saya pun tak rasyid nak sembahyang 4-4, berhenti masjid ni biasa kenal. Tak apa, tak ada masalah, silakan. Ada jenis orang kalau musafir, dia suka masuk dekat Muar Asam Pedas. Dia ada sembahyang Zuhur kat Muar, jual Asam Pedas. Dia keluar balik naik sampai Negeri Sembilan, dia pergi dekat mana? Negeri Sembilan ada satu tempat nama saya lupa, nanti saya beritahu lah. Ada satu lagi tu, dia makan mi udang. Nanti saya pergi, saya share lagi, saya tunjuk. Ada saya lupa nama, dia exit dekat Pedas Tinggi. Siap beritahu tu. Punyalah baik. Ni kena Melayu. Saya belajar dulu, saya memang tak makan di situ. Jauh. Boleh? Masalah. Boleh? Islam Merah nanti kan. Nantilah saya pergi, saya share lagi. Saya silap share lagi, saya salah pula dalam kedai sport toto. Padahal sebelah kedai sport toto. Nak share kedai tapi kita share sebelah, tak tekan. Itu fitnah juga. Jauh pergi, salah kedai dia. Contohlah kedai, pergi itu jenis kita tak kasih, boleh sembahyang jamak. Tak ada air, boleh tayamum. Itu semua rukhsah yang Allah Ta'ala bagi, hak Allah. Ada orang kata, saya tak suka jamak kasar. Jangan macam itu. Itu kan hak Allah. Allah Ta'ala bagi, ambil lah. Saya tak suka. Kenapa? Ini susah ni. Dia kata pula memang pendapat mazhab ni tak tepat. Pelik juga. Dia baru ni tak boleh pendapat dia tak tepat. Pendapat dia tepat. Pandai sangat mengajar orang tak tepat. Pendapat dia tepat sangat lah. Kunut tak boleh. Nabi tak buat kunut. Contohlah semua ni tak boleh. Ini pandangan yang tolak mazhab. Sedangkan 4 mazhab ni meraihkan sama satu. Imam Syafi'i pergi tempat mazhab Imam Hanafi, tak angkat tangan kunut. Bukan dia tak hafal, dia hafal tapi menghormati satu mazhab. Ulama mazhab Hanafi pergi tempat mazhab Syafi'i, dia baca doa kunut, dia imam angkat tangan, Allahumma hadina biman hadin. Tapi tiba datang satu golongan, dia kata Nabi tak buat. Jangan ikut geng ni. Geng ni memang tolak hak-hak Allah. Dia tak percaya. Yang dia tahu, dia defend diri dia daripada difitnah. Difitnah orang boleh. Itu dia antaranya. Baik, bom jangka dah bunyi. Baik,
Sikit lagi, kewajipan yang ada hubung kait dengan hak-hak hamba, ini hukum ibad, kewajipan individu atas dasar wajib melihara dan berhati-hati terhadapnya. InsyaAllah kita sambung pada lepas raya. Sebab minggu kita minggu kedua bulan 3 tu dah puasa. Betul lah. Kalau ada kosong, insyaAllah kita boleh cepatkan. Minggu pertama saya kosong. InsyaAllah kalau ada minggu bulan 3 minggu pertama tu kosong, InsyaAllah kita masuk buat Ramadan sikit lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dirahmati dan berkati oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah Wallahu ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين وعلى التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته